Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita masuk topik 1.3 percanggahan fizikal. Dalam masalah inventif mesti ada berlaku percanggahan. Bagi nak menyelesaikan masalah inventif, kita boleh guna kaedah pemisahan. Kaedah pemisahan terbahagi kepada dua, iaitu pemisahan ruang dan juga kaedah pemisahan masa. Masuk percanggahan fizikal di mana keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan oleh sesuatu objek. Maksudnya, berlaku perubahan pada parameter yang menyebabkan keadaan dia berubah menjadi bertentangan dengan keadaan asal. Tadi percanggahan fizikal ada dua, iaitu pemisahan ruang dengan pemisahan masa. Macam mana kita nak tentukan sama ada dia pemisahan ruang ataupun pemisahan masa? Kita tanya satu persoalan. Adakah perjanggahan berlaku pada masa yang sama? Jika ya, kategorikan sebagai pemisahan ruang. Jika tidak, kita kategorikan sebagai pemisahan masa. Cikgu bagi contoh satu percanggahan fizikal bagi sebuah meja. Parameter dia saiz, percanggahan dia besar, kecil. Kalau parameter beban, berat, ringan. Kalau parameter ketinggian, tinggi, rendah. Di situ kita nampak berlaku percanggahan fizikal. Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Kita dah tahu tadi ada dua jenis kaedah pemisahan, iaitu pemisahan ruang dan satu kaedah pemisahan masa. Di sini ada satu situasi yang berlaku pada objek kerusi. Contoh, untuk percanggahan fizikal kerusi, tinggi lawan rendah. Contoh situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Persoalan dia, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapan dia, ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas pada waktu yang sama. Maknanya kita kategorikannya sebagai pemisahan ruang. Okey, kita tengok contoh yang kedua, iaitu kemah. Percanggahan fizikal pada kemah ialah besar lawan kecil. Contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Persoalan dia, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya, tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Itu kita kategorikan sebagai kaedah pemisahan masa. Kesimpulannya, macam mana kita nak menentukan penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ruang ataupun pemisahan masa? Kalau pemisahan ruang, percanggahan ataupun perbezaan fizikal tu berlaku masa yang sama. Okey? Kalau pemisahan masa, percanggahan fizikal atau perbezaan berlaku pada masa yang berlainan. Contoh, cikgu bagi lagi satu contoh, payung. Apabila waktu hujan, kita buka payung. Apabila hujan dah reda, hujan dah stop, kita tutup payung. Itu kita kategorikan sebagai pemisahan masa sebab kita buka dan tutup payung tu pada masa yang berlainan. Okey, diharapkan sangat anak-anak memahami perbezaan antara pemisahan ruang dan juga pemisahan masa. Okey, sampai situ sahaja hari ini. Sekian, terima kasih.